لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan Imam datang kuasa masjid Ashabul Fadilah, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, bapa rahmatullah. Jadi kita sambung kuliah kita pada pagi ini, menyambung topik ukhuwah Islamiyah daripada suratul Hujurat ayat 11 hingga 13. Qala Allah Ta'ala, wa la yaghtab ba'dukum ba'da أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي janganlah salah seorang daripada kamu mengumpat orang yang lain. Maknanya maksud mengumpat di sini ialah menyebut sesuatu yang dibenci. Umpamanya kalau orang tu hadir depan kita, kita tak cerita benda tu. Sebelum ni kita sentuh tentang peleceh, kutuk. Ya, benda yang sama, tapi situasi, keadaan. Mengumpat ni makna di belakang orang yang kita kata. Dia tak dengar. Dia tak dengar. Dia tak hadir. Sebab tu bahasa Arab ni dia, bahasa tu cantik. Dhamir dalam bahasa Arab ni ada 3. Pertama, dhamir ghaib. Kalau kita bahasa Melayu, kita start dengan kata nama diri dulu. Pertama, mana kita. Saya, kita, kami. Yang kedua, kata nama kedua. Kamu, awak. Yang ketiga, baru kata nama ketiga. Dia, mereka. Arab, dia start nombor 3 dulu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ada 6. Dhamir ghaib. Mana orang yang tak ada depan kita. Maksud ghaib tu mana tak ada depan kita. Kita pergi cerita tentang buruk dia. Nak kata buruk tak buruk ni, kalau dia ada depan kita, kita tak cerita, kita duduk diam. Contohlah, kan, tengah duduk membawang pasal dia tu, tiba dia datang, kita pun senyap. Tu kau topik lain. Tu mengumpat tu. Tu mudah nak kena. Ya, kalau dia depan kita, kita tak cerita. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kamu seorang kamu mengumpat saudara dia yang lain, kawan dia yang lain. Mana diumpama kalau orang Ta'ala situ, ayuhibbu ahadukum, adakah suka salah seorang pada kamu. Mana orang yang mengata kawan dia tadi tu, an ya'kula lahma akhih, dia makan daging saudara dia maitan, sedangkan mati. Tak ada siapa nak pergi makan bangkai orang, mayat orang. Dia bahasa Arab ni special. Kalau orang dipanggil mayit. Kalau orang. Sebab tu hari Nabi kata, man ghassala mayitan. Mayit. Orang Melayu panggil mayat. Boleh lah. Kita cilok cakap Arab banyak. Sedar tak sedar. Orang Parit kata unsedorable. Tak sedar. Kita cilok cakap Arab banyak. Tapi kita kata kita tak kerti cakap Arab. Ni awak ni sepatah haram tak kerti cakap Arab. Bohong. Dalam bahasa Melayu tak kurang 3,000 kataan bahasa Arab ada dalam bahasa Melayu. Faham, ilmu, kuat, badan, masyarakat, dewan, semua cakap Arab. Wakil-wakil rakyat bermesyuarat di Dewan Rakyat, cakap Arab belaka. Wakil-wakil rakyat bermesyuarat di Dewan Rakyat, habis cakap Arab belaka. Tak ada satu Melayu dalam tu. Kita tak perasan. tak perasan. Buat kata dia orang Parit tadi, unsedorable. Jadi mayit, orang Melayu kata mayat.
Kalau mayit merujuk pada orang. Kalau maitah merujuk pada bukan manusia, bangkai. Sebab tu hadis Nabi sebut uhillat lana maitatan. Sahabat sebut dalam hadis uhillat lana maitatan. Dihalalkan kepada kami dua bangkai. Waddaman, dan dua darah. Maitatan tu as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Jadi ikan tak payah sembelih. Kalau sembelih mampus kita. Tuan-tuan bayang nelayan takat-takat ikan kena sembelih dulu. Wahai penat. Kalau ikan termenung boleh tahan lagi. Ikan bilih. Gitu. Nelayan nak kena sembelih ikan. Tak perlu. Berdasarkan hadis Nabi tadi. Maitah. Dalam hadis tersebut maitah. Maksudnya dia tak ada sabdu. Ya tu. Kalau ada sabdu tu orang. Tentu bahasa Arab dia beza tang situ. Jadi adalahkah kamu nak makan daging saudara kamu yang mati? Fakarihtumuh, Tuhan jawab. Tentu kamu benci, kamu tak suka. Jadi Tuhan tashbihkan. Tuhan misalkan orang yang mengata saudara dia tadi tu, kadang dia tak tahu tu, macam kita makan daging saudara kita tadi masa dia mati. Ada siapa buat apa itu? Tuan-tuan pernah tengok? Sebab tu dalam kitab fiqh pun kita belajar, ya, tuan-tuan mengaji usul fiqh, kaedah fiqh ni, dan disebut dalam kitab fiqh sana kaedah dia ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Lepas itu terbit kaedah ad-darurat tubihul mahzurat. Mana kalau sampai tak ada apa nak makan dah, ada babi, boleh nak makan. Mana kalau tak makan mati, tu umpama tak makan mati, maka dia jadi mudarat. Maknanya kita rasa memang kita confirm kalau tak makan mati, boleh makan mati. Tapi tiba-tiba ada option. Dalam keadaan situasi itu, contohlah kan tuan-tuan tengok filem-filem yang orang terkandas naik kapal terbang, jatuh terempeh. Tapi ada orang hidup. Dan hidup-hidup tu ada pula kawan yang mati. So ada option depan dia, nak makan babi ke nak makan orang? Kan? Nak makan babi ke nak makan orang? Makan babi dulu. Makan babi dulu. Ustaz, tak lalu makan babi, tengok orang tu sedap gebu pula rasa. Boleh pilih orang? Tak boleh. Kena perhabis babi dulu. Kena perhabis babi dulu. Jangan makan orang. Sampai tak tu. Kalau tak ada apa dah sangat, bolehlah makan orang. Tapi janganlah pulun pula. Makan-makan sedap pula. Habis sampai 2 peha balun. Itu kaedah fiqh itu. Ad-darurat tubihul mahzurat, tapi ad-darurat tu tuqaddaru biqadariha. Ya, darurat tu dikadarkan, disukat dengan kadar dia saja. Mana makan tu jangan mati je. Ni dah makan-makan sedap pula, balun habis. Tak boleh. Dia ada depa cerita bab lawak tu. Depa dapat pergi cerita yang kapal terbang terempeh tu, dia pergi, ada orang penyelamat ACR pergi Search and Rescue ni pergi cari-cari, jumpa baru 3 hari. Apa-apa dia makan habis dah kawan. Dia kata lapar, dia kata nak buat macam mana? Yalah agak-agak lapar sampai baru 3 hari habis kawan tu. Cerita lawak dia buat. Ya, tak boleh begitu. Okey, maknanya huduh makan orang ni huduh sangat. Sanggup kita buat, tak sanggup kita buat. Tapi itu umpamanya bila kita mengata kawan kita sendiri. Sama ada cerita tu, kata Tok Syekh kita hurai sini, sarahatan, sama ada terang-terang ataupun isyarah. Terang-terang ni kita faham, kita cerita sebut. Sama ada yang kita kutuk tu bentuk fizikal, gemuk ke, kurus ke, hitam ke, fizikal, ataupun yang bersifat arat.
Miskin ke kawan tu, kita kutuk dia. Pemalas ke kawan tu, kita kutuk dia. Nak jahil ke bodoh ke, kita kutuk dia. Mana dua? Sama ada bentuk fizikal yang kita kutuk tu tadi, ataupun dalam bentuk sifat dia. Maknanya sifat yang mendatang bagi dia. Sama ada dalam bentuk jelas ayat, ataupun dalam bentuk tak berapa jelas. Macam mana tak jelas? Macam ni. Kita tengah sembang ni, 3-4 orang kawan kita ni. Mai kawan kita lalu. Yang biasa kenuri lah ni. Kenuri ke keraian, tak kira lah. Jadi kita tak nak elak kawan tu dengar, kita tak cakap, tapi kita buat bentuk memek muka. Dia tak keluar ayat pun, suara tak keluar pun, muka dia, memek muka kita tu. Peri je buta bang, dosa kerin. Tu kata dosa kerin. Biasanya kenapa ulama kita panggil dosa kerin ni? Sebab biasa dosa ni sedap. Biasanya dosa ni sedap. Curi duit orang ke, bawa lari awet orang ke, merompak bank ke. Biasanya dosa ni sedap, biasanya. Tapi ulama sebut ada benda bodoh yang dibuat oleh manusia dunia ni tak sedap pun, tapi dosa. Itu panggil dosa kerin. Orang Melayu kita panggil dosa kerin, ulama panggil dosa bodoh. Sebab tu saya tanya kawan-kawan yang dah taubat lah. Saya tanya, kamu dulu masa minum tuak dulu sedap ke? Alhamdulillah lah, masa saya jumpa tu dah taubat lah. Saya tahu dia tu kaki botol tu. Dia tanya, dulu masa minum dulu ni, saya tanya, minta maaf tanya, sedap ke yuk? Hidup sedap Ustaz. Kotlah manis ke, melekat manis ke, dok. Kok lepas minum tu badan jadi sedap, boleh angkat besi, relax 3-4 jam, hidup. Kok lepas minum tu otak jadi power ke, boleh buat mat berjam-jam, hidup. Itu apa yang seronok? Tak tahu. Itu lepas minum jadi pening lah, muntah lah, apa yang seronok? Tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Begitu bodoh. Sebab tu awak kata orang ni kaki dadah, kaki tuak, kaki ketum ni bodoh. Dosa. Itu tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Bahawa merosakkan badan lagi. Dia berkata minum ketum ni bagi kesihatan Ustaz. Dia kata lah, adalah awak orang cerita awak dengar. Tapi depan awak kena. Tu je awak cakap senang. Apa dia? Untuk kesihatan Ustaz. Kalau sihat awak kata, pukul itu 6 minum ketum sampai pukul 12 pinebeh apa hidup. Steady je. Itu untuk kesihatan. Steady je menyangkui 6 jam menyangkui. Itu untuk kesihatan. Tapi kalau minum pukul 3 pagi, pukul 3 petang baru bangkit tidur, tu sihat apa? Ini masalah. Ya, jadi ini masalah kita. Dah lah kita buat salah, betul kita defend pula yang kita buat tu. Tu masalah. Bagi dosa kerin. Apa lagi dosa kerin ni? Berpakaian seperti bukan sepatutnya. Ni orang perempuan pakai tak sepatutnya, orang lelaki pakai tak sepatutnya, orang jantan tiba pakai gelang, tiba pakai rantai, pakai subang. Apa nikmat? Contoh apa nikmat? Orang jantan pakai gelang, apa nikmat? Tak, orang tanya. Pakai tu rasa sedap. Itu, kenyang, tak payah makan nasi, kenyang itu. Tak. Itu apa seronok? Style. Taiko. Bodoh.
Pagi petang dosa. Orang lelaki pakai macam perempuan, orang perempuan pakai macam orang lelaki. Disumpah, dilaknat malaikat pagi, petang, siang, malam. Kita yang puasa ni tuan-tuan, pasal apa antara hikmah puasa Nabi sebut ni? Orang yang berpuasa ni kata Nabi, dia minta ampunkan kepadanya oleh segala binatang di darat, segala ikan di laut, segala burung di udara. Minta ampun pada Allah pada dosa. Itu tujuan kita hidup. Sebab tu kita beramal. Tapi pok-pok ni pi cari benda, bala, disumpah seranah oleh makhluk-makhluk. Disumpah seranah pagi petang siang malam. Selagi duk pakai binatang tu, selagi tu dosa. Apa faedah? Tak ada faedah. Ngumpat apa faedah? Kenyang? Sedap? Ada rasa royan? Ha? Ke ada rasa nasi arak? Ke rasa macam mana? Tak ada faedah apa. Habis tu kenapa, Pak? Geram, Ustaz, geram. Bila cerita tu puat macam cerita Mami Jarum kan? Oh, lega. Lepas ngata orang tu lega. Siapa yang kata lega? Mana mari lega tu? Setan. Setan yang campakkan. Bagus. Okey. Kalau di asrama pula, pergi join gam ke, pergi join ketum ke, pergi join kaki rokok ke, anak jantan. Ni bukan anak jantan. Lawan wadah, lompat pagar, lawan cikgu, minum ketum, lagu asrama. Ni baru anak jantan. Tu lah. Konon-kononnya anak jantan lah. Tu bukan anak jantan, bodoh. Dia jadi satu tagline dia pula. Kalau ikut cakap cikgu, ni anak mak. Anak mak. Ni tu. Ikut time, pergi kelas ikut time, pakai baju masuk dalam, tu anak mak. Kita ni anak bapak. Anak bapak kan anak bapak, kalau bapak dia. Tu je. Bapak dia suruh buat apa itu? Bapak dia suruh buat macam tu lah. Saya rasa bapak Samsing pun tak suruh anak dia Samsing. Semua bapak hantar kita ke asrama, hantar ke sekolah supaya kita jadi bagus, ikut undang. Tak ada bapak hantar sekolah, cikgu jadikan anak saya Samsing. Tak pernah bapak ajar, tak tahulah. Kok orang Kuala ni apa itu? Rasa hidup. Tak ada bapak hantar anak ke sekolah, suruh jadi anak cikgu, di anak awak jadi Samsing. Tak ada. Walaupun dia tu kepala Samsing. Itu mana bagi idea tu anak jantan tu? Setan yang campakkan idea tu. Dia berbangga dengan maksiat yang dia buat. Minta maaf. Sampai dalam satu jabatan, minta maaf tuan-tuan, saya tak kata jabatan mana-mana lah. Kalau ada geng yang tak terima rasuah ni, ni bukan geng, bukan klik. Tu geng wali-wali tu, tak ambil tak pau orang tu, geng wali-wali ni sebelah. Tu geng baik-baik tu, konon-konon lah Acah Halim pula dah. Bang, ni saya cakap tu orang. Perangai ni daripada perangai sekolah sampai kerja pejabat sampai tua, dia tak berubah. Siapa yang buat keluar trending tu, branding tadi? Anak mak lah, ni Acah Halim lah, ni geng-geng pakai tudung ni, konon-kononnya masuk syurga lah. Siapa yang buat keluar ayat ni, bang? Ni, yang buat keluar ayat ni siapa? Setan. Dicocok. Dah lah kita tu tak baik. Bukan ahli taat, kaki maksiat pula. Kita pula benci kepada orang taat. Ni masalah. Sebab tu bila ada orang tegur dia, ingat syurga hang punya. Pula dah. Bila kita tegur dia, jangan buat maksiat, jangan buat itu. Dia pula kata kita. Ada kes di Ipoh tu, saya ingat masa tu. Kami di Ipoh lagi masa tu. Jadi antara kolej kami tu nak pergi ke semayang di Izzuddin. Jadi lintah Padang Polo, tuan-tuan tahu, orang Ipoh tahu lah Padang Polo ni. Jadi daripada kolej kami tu nak pergi ke Izzuddin tu lalu Padang Polo. Banyak budak-budak awak jalan kaki.
Awak nak kereta lah. Budak-budak awak banyak jalan kaki. Siapa yang sempat tumpang awak tu sempat lah. Yang tak sempat jalan kaki. Jadi ada budak tu cerita, anak murid tu. Ada, Ustaz, bila balik awak jumpa, apa yang kamu ni macam ni? Tadi Ustaz, apa dia? Ada satu couple ni, nama. Awak pergi dia dating, balik dating juga. Mana masih bila semayang? Tak semayang Jumaat. Habis itu apa masalah? Awak tak adalah kata apa, dia kata apa tu? Bila kami lalu, kami tengok dia. Bila balik pun kami tengok. Bila kami tengok tu, yang jantan tu mari. Macam ni kau orang Islam. Pula dah. Yang jantan tadi tu, yang tak semayang Jumaat, dating pula tu, dia pula marah anak murid saya. Dia kata apa? Macam ni kau orang Islam. Pasal apa? Pasal tengok dia. Oh, tengok pun salah. Yang semayang tak salah. Awak masa tu umur baru 28, 27. Tak cakap banyak. Jom naik kereta. Mari. Nak tengok macam mana muka orang. Mujur tak ada. Kalau ada kulutu dalam situ ke. Tak cakap banyak. Saya pernah sekali tu di depan Masjid Negeri Ipoh tu. Saya ingat. Masa tu baru balik dari taping. Berulang dari taping ke Ipoh. Seminggu sekali balik tengok orang tu. Baru balik pada Ipoh. Daripada taping sampai Masjid Negeri tu, tengok ada couple, dua couple berpeluk-peluk depan masjid, lintas depan masjid. Kan balai tu depan masjid. Angin masa tu umur 27-28, mana dia macam angin dia. Tengah-tengah jalan tu berhenti kereta. Angin ni lah. Sekarang ni tak dah slow lah, angin tu slow lah, tapi boleh tahan juga. Boleh berhenti tengah jalan tu kereta, awak turun gitu je. Mari tu 4 ekor tu mari sini. Mari 4 ekor tu mari sini. Ada apa bang? Kuma ni Islam ke pure? Itu je soalan. Mika 4 ekor ni Islam ke pure? Bang, Islam lah. Ni apa? Tok Kong, dia tanya. Ni depan Mika ni Tok Kong ke apa? Masjid bang. Oh, tahu masjid. Kamu tak rasa segan buat apa ini? Depan masjid. Lepas awak maki 3-4 orang tu, barulah mari Tok Bilal masjid. Bagus Ustaz. Kepala otak hang dia kata. Ya hang jadi Tok Bilal masjid tak berani tegur benda macam ni. Tak berani bang. Kalau tak berani tak usah jadi ustaz. Balik gitu Tok Bilal. Kena bancuh dengan awak sekali. Tang situ kata ulama, terwaris Nabi tang situ berani tegur benda yang tak betul. Nabi tak pernah takut. Nabi Musa takut lawan Firaun. Dia tanya, ada takut? Nabi Ibrahim lawan Firaun takut? Tak. Seorang-seorang dia lawan Firaun tak takut. Ini baru nak tegur orang maksiat pun takut Ustaz, nanti demo boikot awak, tak panggil kenduri. Dah itu je level iman kita bang. Tapi sembang umat Nabi Muhammad itu insyaAllah. Itu cerita. Tak nak cerita ngumpat ni itu dia. Mana apa? Kita cerita buruk dia. Ada satu hari Nabi SAW sebut, Nabi huraikan masuk ribah ni. Mana? Qala SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu sebut tentang saudara kamu benda yang dia tak suka. Maka dikatakan, mana sahabat tanya pada Nabi, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Macam mana kalau yang kami cerita tu memang benda tu betul? Dia tu memang pemalas, dia tu memang jahil, dia tu memang. Nabi jawab, in kana fi ma taqul faqad aghtabtahu. Jika betul apa yang kamu kata tentang orang tu, itu nama ngumpat. Yang kita cerita tu betul, ngumpat nama, kata Nabi. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahtahu. Jika benda tu tak ada apa yang kamu cerita tu, fitnah nama. Kalau betul kita cerita tu, dia tu laki dia memalas lah, anak dia tak guna lah, kan? Itu namanya mengumpat. Kalau tak betul, fitnah. Tuan-tuan, benda ni hari ni kan, mudah sangat lah. Tambah zaman hari ni, zaman IT ni kan, ICT ni kan, teknologi ni mudah sangat lah. Abang Haji baru je sembang dengan mak janda tu dekat tengah pekan. Bukan apa sembang tegur terselisih nak pergi pejabat,
Ada kutu bertekak gambar. Ada kutu bertekak gambar. Kelakar. Tangkap gambar tu satu hal. Buat lah Facebook lah tu. Tengok. Kadang dia hantar je gambar tu, tak tulis apa-apa pun. Tak. Titik, tanda soal. Cukup. Dengan sebab sekeping gambar tu je, orang boleh bergaduh laki bini, orang boleh bergaduh adik-beradik. Tuan-tuan, apa faedahnya kita buat betul? Apa faedahnya kita buat? Ingat saya sebut hari itu lagi kan, memang ada setan khusus, kerja dia memutuskan silaturahim, bagi gaduh laki bini, bagi gaduh adik-beradik, bagi gaduh jiran-jiran, bagi gaduh sama Islam, bagi gaduh sama parti. geram. Aneh. Bahkan sama mazhab. Saya seorang syekh kami dulu, dia cerita di Iraq tu, dia kata kalau di pasar Baghdad tu, darah ulama ni dia kata mengalir macam darah ayam. Darah ulama ni dia kata mengalir macam darah ayam, dia kata. Macam apa maksud syekh? Bergaduh mazhab. Bukan antara Syiah dengan Sunni ni, bukan. Antara ulama, ni mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, ada tak kena, habis semelih ulama. La haula wala quwwata illa billah. Saya kata nak gaduh pasal apa? Kami di Malaysia relax ya. Hanafi mayam je, Hanafi kita kalau lambat sembahyang Jumaat memang Hanafi boleh ya, tak ada masalah. Dia kata Hanafi minoriti ya, tak ada siapa nak pergi katuk pada mamak, tak ada siapa pergi katuk pada mamak. Bahkan tak semayang pun ramai relax ya. Tak ada masalah. Ada dia. Sebab tu saya kata paling aman ni Malaysia. Alhamdulillah. Pasal apa? Orang Melayu. Orang Melayu ni apa prinsipnya? Sionya le. Tak mahu orang Perak. Sionya le. Bio le. Sabar je le. Bio le. Habis. Bila orang Perak dia sebut sionya le tu, udah lah tu. Tak ngombin. Dia jangan kacau bini dia sudah. Orang Melayu ni jangan kacau bini dia. Dia mengamuk. Buat keluar parang. Tu gitu. Kan? Itu. Baik. Tak mana yang kata mengumpat dibolehkan? Tu kata ulama. Ada tempat dibolehkan. Bukan masuk. Sebab mengumpat, tujuan mengumpat ni nak mengata tu saja nak lepas geram. Saja nak bagi burukkan orang tu. Tapi ada tempat kita terpaksa sebut keburukan orang tu. Mana? Kes mahkamah. Ni yang bini-bini, yang laki tak bagi nafkah, laki pukul bini. Sebab tu orang menyampah tengok drama Melayu kok. Cuba tengok drama Melayu. Seseorang baik, pakai tudung labuh, make up tak pakai, laki sepak punggung, tak bagi nafkah pun sabar. Ya, qada orang Ta'ala. Geram tu je tengok drama habis tu. Getik aku tengok. Islam mengajar apa itu? Lepas tu saya ada baca satu artikel orang Arab dah. Ni web apa nama, geng-geng WhatsApp Arab ni lah, dia update dalam website dia ke dalam portal dia ke, saya baca. Lebih kurang lah maksud dia kata orang yang paling tak semiok, bukanlah cakap Melayu, cakap Arab dia tulis tu. Dia terjemah bahasa Perak. Nah. Orang yang paling tak semiok, dia kata, mak bapak paling tak semiok, dia kata, ialah mak bapak yang mencarikan jodoh yang baik, anak dara yang baik, yang solehah untuk anak jantan yang macam haram. Anak jantan dia tu haram semayang, tidak mengaji, tidak apa, tidak. Konon nak jadi bagus, pergi cari anak dara yang baik, solehah untuk anak dia macam haram tadi. Itu mak bapak paling tak semiok sebut tu. Ni banyak berlaku. Sedangkan dia bio anak dia tu perangai macam tu. Tuan-tuan, saya sebut itu lagi. Sebelum kita nak cari menantu yang baik, suruh anak jantan kita tu jadi bagus. Didik anak jantan kita tu jadi bagus.
Kamu bakal jadi suami orang, bakal jadi bapa orang, bakal jadi pemimpin negara, paling tidak pun ketua pejabat. Sepatut kamu begini. Sepatut kita didik anak kita dari kecil apa itu. Bukankah Nabi Ibrahim doa waja'alna lil muttaqina imama. Nabi Ibrahim doa macam tu. Jadikan kami pemimpin yang baik bagi umat-umat yang baik. Tak ada Nabi Ibrahim kata waja'alna lil muttaqina ma'muma. Tak. Jadi imam. Imam mana leader, lead. Tapi itu masalah berlaku. Kita tak pernah didik anak jantan kita jadi bagus. Biarlah keluar pukul 8 malam kau keluar rumah, balik pukul apa? Kadang kita tanya, mana anak makcik? Entahlah. Ke mana pergi? Entah. Kawan dengan siapa? Entah. Tak tahu lah. Balik pukul apa? Entah. Itu jawapan mudah. Lepas tu bila nak nikah, cari pandai pula cari tu. Nak nikah cari nak dara yang bagus, yang pakai tudung labu, jalan terkepit-kepit. Pandai pula dia cari. Ini yang salah. Jadi balik pada tadi. Baik, kalau berlaku kes macam tu, dapat laki macam haram dia tu, macam mana? Pergilah ngadu. Ada je buat agama kan? Polis ada je buat agama ada. Pergilah ngadu. Itu ngadu, mari ke Tok Kadi. Dulu Tok Kadi lah. Apa Hamika ni? Nak buat ngadu ni. Ngadu pasal apa? Pasal suami saya. Itu apa cerita? Tak ada cerita Ustaz. Pasal apa? Mengumpat. Katuk kepala gerang. Gerang. Itu tak dipanggil mengumpat. Sebab kita nak buat aduan. Satu. Mana kes mahkamah itu tidak dipanggil mengumpat. Yang kedua, bila maksiat ataupun kesalahan itu jelas merosakkan ummah. Contoh geng-geng yang buat ajaran sesat ni, kita tegur dia. Kita buat aduan ataupun kita pergi report ataupun kita sebarkan tak usah ikut tu pok-pok tu pok-pok haram tu semayang tidak apa hidup, kita beritahu. Untuk apa? Untuk mengelak mudarat yang besar. Itu tak dipanggil mengumpat. Tak ada mengumpat. Macam orang tanya kita ni, antara cara lah, ni agama aja. Ni cerita orang dulu nak risik anak orang. Masuk risik ni apa? Ngintai-ngintai. Nginta-nginta kata orang Parit. Nginta-nginta. Tengok. Risik. Masuk risik tu baru nak tanya-tanya. Kosong ke tidak? Mana orang-orangnya? Ada hidung ke tidak? Mulut sengit ke? Mata julin ke? Itu risik. Risik-risik tengok. Jadi bila risik tadi dah tahu dah lebih kurang, cara kita nak tahu anak dara orang tu ke bagus tak bagus ke, caranya kita tanya jiran dia, tanya kawan-kawan dia bagus ke tidak. Kawan-kawan kita tak boleh Ustaz, tak boleh encik ngumpat kata. Tak, itu tak panggil ngumpat. Kalau memang ada buruk kawan tu tak bagus, sekurang-kurangnya kita cakap apa, tapi tak ada cerita detail. Tak bagus, itu memang tak semiok. Itu ayat tu bukan ayat nak bagi nasihat. Itu ayat nak balun. boleh tahu cara mengumpat ni, boleh tahu. Ayat cara tu. Itu nasi. Itu nasi tadi. Itu jangan caranya. Tak salah kak. Tak salah. Kalau 10 bagi berapa? Kalau 10. Tu bahasa orang sekarang. Kalau 10 bagi apa? Ada 5? Tak ada. 3? Tak. Udah tu. Faham? Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kalau tanya mak dia bagus lah. Anak makcik bagus. Bagus. Rajin. Masak bangkit awal. Tu. Jadi ada tempat-tempat yang kita boleh mengata sesuatu yang tidak baik tentang seorang. Tapi bukan niat memburuk-burukkan dia. Dengan niat untuk menyelamatkan seseorang ataupun masalah ummah. Itu tadi. Baik. Conclusion last kita nak bawa. Nak penutup topik kita ni. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Daripada hari itu kita jangan mengata orang, jangan kutuk orang, jangan peleceh kawan sebagai, jangan mengumpat. Last sekali Tuhan tutup ayat tu, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Taala.
garis pemisah. Sebab tu saya suka bawa tasawuf ni dalam bentuk yang mudah, nampak jelas. Basic bagi tasawuf ni takwa. Tu borderline dia. Borderline bagi tasawuf ni takwa. Mengkala tak takwa, tahu takwa? Tahu takwa? Bahasa orang utara ni, bahasa orang Taiping. Takwa ni tahu. Awak dulu belah Kerian tu. Pergi mana? Pergi Merkit. Tak reti pasar. Tak reti. Takwa. Pindah ke Ipoh penin sikit nak faham cakap Ipoh. Tu payah ambil masa. Takwa. Takwa ni kacau. Bukan takwa. Kan? Apa maksud takwa? Meninggalkan semua larangan, membuat semua suruhan. Tu dia punya border. So nak pergi ke kesufian ni tadi, mesti ada takwa. Semayang, puasa, zakat, haji, buat baik dengan mak bapak, buat baik dengan jiran, mulut jaga tak kata orang, tak sakiti orang lain. Semua cukup. Baru sampai table takwa, baru bermula basic sebagai sufi. Tu dia. Sebab tu Ghazali sebut benda tu jelas dalam Mu'zatul Mukminin. Tuan-tuan boleh buka. Sebab tu kemasnya Ghazali tang situ. Dia dah buat siap borderline tu tadi. So sebelum nak cerita pasal warak, nak cerita bab zuhud, nak cerita makam syukur, nak cerita makam mahabbah, nak cerita makam muqarrabin, takwa tak ada. Duk ngorak awek lagi sembang pasal sufi, taik kucing. Tak ada. Sembayang pun celam-celam cerita bab makam zikir, taik kucing. Tak ada, bukan dia level. So sekurang-kurangnya wattaqullah, takwa. Tu borderline dia. Sebelum nak pergi ke makam kesufian yang lain, start daripada situ. Sekurang-kurangnya apa takwa tadi? Buat segala yang disuruh, tinggal segala yang dilarang. Itulah minimum kita kena ada. Takwa ni mesti ada. Sebab tu Tok Khatib wajib sebut dalam khutbah dia, wattaqullah. Sekurang-kurangnya orang Islam ni mesti ada takwa. Dia ada rasa bersalah bila buat jahat, dia nak taubat cepat. Dia rasa seronok buat baik. Itulah takwa. Sekurang-kurangnya ada. Kalau tak ada, buat jahat seronoklah buat jahat habis. Innallaha tawwabur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun, penerima taubat dan Maha Kasih Sayang. Baik kata ulama, bilalah kita buat salah dengan orang ni, apa cara taubat? Taubat ada berapa rukun? Pertama ulama sebut al-iqla' minaz zunub. Iqla' maknanya tinggal terus. Stop. Alhamdulillah ni bulan puasa ni, alhamdulillah grup-grup membawang pun tutup. Dia ada grup ni, grup WhatsApp. Siap tulis tu, makcik-makcik bawang. Makcik bawang tak apa lagi, pakcik bawang pun ada. La ilaha illallah. Portal-portal pun cerita bab politik ni pun, bulan puasa ni alhamdulillah dah 26 hari dah puasa ni kan. Tak sebutlah parti tu, dia menghormati Ramadan tu. Bagus. Bagus kan. Tak adalah nak cerita yang nak bubar parlimen pun tak bunyi dah 26 hari ni kan. Ada dengar? Tak apa dengar lah. Nak suruh sidang parlimen ke, tak apa dengar, tak apa lah. Ada tapi tak apa nak dengar sangat. Sebab apa? Hormati Ramadan. Bagus, tentu bagus. Tapi bila habis je Ramadan besok, tengok. Habis je Ramadan besok, tengok. Dia start balik. Yang politik, cara politik. Yang makcik bawang, cara makcik bawang. Pakcik bawang pun jalan balik. Jadi mana tak ada efek. Tak ada efek. Maksud taubat ni kata ulama, al-iqla'u minaz zunub. Stop.
Lepas tu orang tanya saya, Ustaz, awak ni dah berapa tahun tak semayang, macam mana cara Ustaz? Taubat ni Ustaz, buat semayang balik. Kalau tak buat, kena buat. Tak semayang, kena semayang. Ini tak, taubat lah Ustaz. Alhamdulillah, taubat lah. Dulu memang tak semayang langsung. Lah ni semayang lah Zuhur ya. Lain tak semayang tak. Tak jadi. Tak taubat nama tu. Awak ni taubat Ustaz. Dulu minum kaki arak. Banyak ni minum tu. Dulu sampai 4 botol sehari. Dah ni Alhamdulillah. Bagilah. Berapa? 2 botol. Itu bukan taubat namanya. Itu tahu buat. Awak ni dah Ustaz. Dulu ni kasihan Allah. Awak ni Ustaz. Setiap minggu tukar awet. Setiap minggu. Dah ni Alhamdulillah lah. Taubat lah. Macam mana sekarang ni? Okey lah, sebulan sekali tukar juga. Haram sungguh. Buat juga. Tak. Maksud taubat, stop. Potong. Jadikan Ramadan tahun ni sebagai turning point kita untuk ubah. Ni, jaga. Nabi kata, siapa yang boleh janji dengan aku untuk jaga baina fakkaihi, siapa yang boleh jamin dengan aku dia jaga benda antara dua rahang dia, apa dia? Lidah. Wa ma baina fakhizaihi, dan antara dua paha dia, apa dia? Bang, sekali balik rumah tengok antara dua paha menetang apa? Balik tengok. Jangan tengah orang ni tengok balik. Kalau ada lagi lah tengok. Oh, tu benda. Bahasa Nabi tu lembut. Sebab tu saya mengaji dengan Tok Syekh dia kata cantiknya bahasa Arab ni, dia sampai tak ada istilah mencarut. Tak. Kita kalau mencarut bang 3-4 bakui, dia Arab tak ada bahasa mencarut tu, tak ada. Dia bahasa lapik banyak. Sampai gitu sekali bahasa Arab dia punya halus ni ya. Jadi Nabi kata siapa yang jamin benda antara dua rahang iaitu lidah dan antara dua paha kemaluan kita tu, kita jaga tu, Nabi jamin syurga insya-Allah. Jagalah. Kalau rata mulut kita gatal juga nak cerita pasal orang, ingat kita dah taubat. Ni Ramadan ni dah 30 hari tahun ni kita puasa insya-Allah ni. Dah hambat Lailatul Qadar, dah khatam Quran, dah mulut tak henti tasbih. Dah alhamdulillah dah duduk iktikaf akhir 10 Ramadan, bukan main lagi hambat. Bagus dah tu, alhamdulillah. Bagus. Memang itu dia ajar di Islam. Tapi maksiat dia tak berhenti juga. Tamam. Stop. Nombor 1. Yang kedua, kita rasa menyesal apa yang kita buat. Allahu Akbar. Ya. Aku dulu ni kaki betina, kaki arak, kaki judi, kaki ngumpat, kaki apa, menyesal. Menyesal tak mau. Apa tanda kita menyesal tu bang? Tak mau. Sebut pun tak mau. Kadang ni kita taubat dah, tapi sebut lagi. Dulu pak cik ni playboy Kuala, sebut lagi. Kan? Duk sembang budak muda lah. Duk sembang budak muda. Alah, awet ada apa? Adalah. Allah, muda-muda tak ada awet pak cik dulu. Duk cerita balik dulu cerita. No. Stop. Segala gambar tak semiak dulu, simpan, buang. Malam petang ni kak pergi bakar sebelum masuk raya. Gambar dulu pakai skirt, gambar dulu pakai kebaya ketat, gambar jadi ratu kebaya dulu. Petang ni juga pergi cari bakar. Bubuh dalam Facebook, pergi delete. Buang. Ada bang, saya cerita ni pengalaman ni. Dah jadi Pak Ji dah. Dulu dia bodybuilder, dia main body main besi ni. Simpan lagi mau pakai spender. Tampil di dinding. Allah, nak cucu tengok Tok Wan pakai spender. Ya. Uduh no apa. Tak apalah, main besi main lah. Awak pun main juga. Sikit lah, tak adalah macam Seri Samad tu. Main sikit dah lah kan. Jangan bagi lembik sudah lah. Main sikit.
Ni nak pakai spandal depan orang dok rasa tak sanggup. Kan? Mana kita insaf, kita menyesal. Yang ketiga, kita azam tak nak buat dah. Azam sungguh tak nak. Takkan ulang benda tu. Yang keempat ni payah nak buat. Yang keempat ni apa dia? Kalau ada hak orang Ta'ala kena ganti balik. Semayang kena qada, puasa kena qada, zakat kena ganti balik. Yang kelima, kalau ada hak dengan orang. Hak ni payah kita nak buat. Mulut dia nak pergi minta maaf dekat orang tu, payah benar. Tak usah jauh kak. Minta maaf kat suami kita pernah? Minta maaf kak, saya akan tanya. Tak adalah marah Ustaz. Cuma hari tu Abang Haji, awak dah masak dah. Dah masak dah rendang pedas kesukaan. Itu tiba-tiba Abang Haji, orang jantan ni panggil dia apa itu? Orang jantan ni. Nak juga telur. Dah masak dah rendang pedas dengan dalca. Mak Haji opah hang dia minta dah tua panggil opah hang Dah ada cucu kan. Opah hang Orang telur sah. Yang Mak Haji tadi kan dah penat-penat dah buat kari dalca. Pergi buat juga telur tu. Nak bakang tak berani, tapi cara hempuk kuali tu. Kedegang letak atas ni. Ambil kuali, ambil apa? Sudit. Oh, aku dah masuk. Saja hempuk-hempuk kan kuali tadi. Bayangkan kepada Pak Haji tu kuali tu. Astagfirullahaladzim. Dosa tak? Dosa. Berapa kali kita minta maaf? Bukan orang sini kau, tempat lain. Sebab tu sebenarnya cubalah daripada hari ini tuan-tuan. Cuba. Rendahkan hati kita, minta maaf dengan orang. Dengan adik-beradik, dengan suami isteri, dengan jiran, tambah-tambah dengan mak bapak kita. Orang yang pernah kita kutuk, yang pernah kita ngumpat. Minta maaf. Pasal apa payah sangat nak keluar minta maaf tadi? Ego. Itu yang menghalang kita untuk ucapkan minta maaf. Sebab bila kita rasa kita minta maaf, kita punya moral kita rasa down. Siapa yang kata moral kita down? Setan cucuk. Tak payah. Dia kecil je. Biasalah ngumpat ni, bukan hang seorang yang ngumpat. Orang lain pun sama. Dia keluar ayat tu. Pasal apa tak taubat? Pasal apa buat maksiat rasa tak bersalah? Bukan hang seorangnya. Orang lain pun sama tak semayang. Hang okey ke? Daripada 5 waktu semayang kat 3. Orang lain tak semayang langsung pun ada. Dia main macam tu. So start pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah. Latihkan, cuba dah tundukkan ego kita tadi. Balik rumah ni kak, ni PKP ni awak pun tak boleh balik Tepin pun tak boleh. Semalam pergi Cilok saat balik saat pergi buka puasa, sebelum pukul 12 belah balik Kuala. Sebelum 6 bulan hari tu. Nak tengok juga orang tua kan. Macam mana? Habis adik-beradik semua tak boleh balik raya. Kan? Jangan tunggu hari raya boleh minta maaf. Telefon ada, WhatsApp boleh ada, video call boleh. Kita sembang dengan kawan berjam-jam boleh, telefon mak bapak kita tak boleh. Ya, mak bapak ni dia tak cakap. Dia rindu kat anak dia. Sebab tu tuan-tuan, ada 3 benda yang kita buat tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak bapak kita. Tengok pahala dah. Sebab mak bapak kita seronok tengok muka kita tu. Tanda kita ingat kat dia. Menggembirakan orang tua ni besar pahala dia. Yang kedua yang dapat pahala, tengok muka saja dapat pahala, tengok muka bini kita. Muka bini kita bukan bini orang. Bini kita. Tengok dengan kasih sayang. Jangan tu tengok juga, gemuknya bini aku. Kalau lah bini aku macam bini orang. Ada juga orang tu. Ada juga orang tu. Jadi buat kita jadi bini, tengok laki kita, huduhnya laki aku. Perut borai, pendek, hitam. Ada juga macam tu.
tu bukan dapat pahala. Maksud dapat pahala ni tengok dengan kasih sayang. Itu dia. Yang ketiga, tengok Quran. Tengok saja pun pahala. Itu tengok je Ustaz, tak payah baca. Oh teruk benar, bacalah sikit kan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan 3-4 tazkirah yang kita sebut sebelum ni, jauhilah perkara-perkara yang boleh mecah belahkan ummah. Jadilah umat Islam yang bersaudara. Walaupun kita berselisih pendapat, berselisih idea, berbeza kedudukan, berbeza darjat, berbeza warna kulit, berbeza keturunan, dia Jawa kita Banjar, tak ada masalah. Saya di Mujur lah, Jawa pun ada, Bugis pun ada, Tani pun ada, Bangla ada sikit. Mujur dia campur belaka. Campur belaka. Awak duduk mesti kau tanya, awak Arab tanya kamu mana? Malaysia. Arab ni tu, dia kalau dia kata tak tu Arabnya style ni tu. Macam Malaysia ni, macam Melayu. Pakistan. tak ada Arab kata saya Melayu. Kata ni Bangla dia tanya. Adalah sikit-sikit tok wan aku dulu spesi Bangla. Oh betul. Jadi dengan sebab tu kamu saya kurang sikit, etnik ni kurang sikit sebab campur banyak. Jadi setengah orang itu Banjar mesti kawin Banjar ke, Jawa mesti Jawa, Banjar pun ada pecah banyak tu. Saya tempat Banjar tahu lah. Ada Banjar Alai, ada Banjar tu Jawa pun itu, ada Jawa jenis Raden tu Jawa lain. Dia banyak. Tak ada ni geng lain ni kita buang. Start hari ni buang benda tu. Semua kita hamba Allah Ta'ala yang Tuhan jadikan daripada Tok Adam. Tidak ada yang bezakan kita melainkan takwa pada Allah Ta'ala. Ya. Apa yang kita hambat? Takwa. Apa yang kita hambat? Syurga. Apa yang kita harap? Keampunan Allah Ta'ala. So nak menuju ke keampunan Allah tadi, nak menuju ke keredha Allah Ta'ala, dia memang ada halangan. Ada halangan. Cobaan. So kita rentah dengan ikut cara Islam insya-Allah. Ikut yang dia ada oleh Nabi SAW yang mendidik para sahabat dengan ukhuwah yang cukup cantik. Tapi dunia akhir zaman memang macam tu. Tapi kita cubalah elak fitnah-fitnah yang berlaku ini. Mudah-mudahan kita jadi umat Islam bersaudara. Kita keluar pada Ramadan nanti, tuan-tuan, insya-Allah kita keluar pada Ramadan yang diajar oleh Nabi, kita diampunkan dosa kita dengan Allah insya-Allah. Kita sembahyang cukup, puasa cukup, malam qiyamul lail dapat itu qadar pula, insya-Allah dosa kita dengan orang, dengan Tuhan terampun. Tapi dosa kita dengan manusia belum terampun. Jangan kita ingat aku dah dapat tu qadar dah, aku nak le syurga dah. Belum tentu. Sebab dosa kita dengan orang belum settle. Sebab tu jangan tunggu minggu depan Ustaz, tak lama dah raya hari Khamis. 12 13 bulan. Hari ni dah 9 8 5 hari lagi kan, minta maaf. Dan ke sampai 5 hari ni nak tanya. Kok tak dan kot hari ni peluk dah. Nauzubillah kan. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Ada kesempatan selagi nyawa di kandung badan, minta antum cepat. Jangan tunggu. Jangan tunggu untuk taubat. Jangan tunggu untuk minta maaf dengan manusia. Ya, mudah-mudahan kita settle dosa kita dengan Tuhan, dosa settle kita dengan manusia, maka kita akan nampak jalan kita menuju akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala rahmin. Allahumma inna al-haqqa haqqan wa zatina al-batila batilan. Alhamdulillah alamin.